saya. Sedih saya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. Okay, pelajar sains tingkatan 4. So, hari ni cikgu banyak sikit kelas. Tadi baru habis kelas tingkatan 5. So, kita sambung kepada pelajar-pelajar sains tingkatan 4. So, hari ni kita nak sambung. Okay, minggu lepas kita dah stop sampai alloy. Okay, kita stop sampai alloy. So, hari ni kita nak sambung sikit sahaja mengenai kaca dan seramik. Okay, so kita nak belajar apa tu kaca. So kalau kamu tengok dekat sekeliling kamu, dekat dapur kamu, dekat mana-mana lah, dekat lab, dekat sains, makmal sains. Dekat kamu punya kelas pun ada mana-mana kamu jumpa produk daripada kaca. So adakah kamu tahu apa itu kaca, dibuat daripada apa? Okay, so hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin, so tulis dalam buku nota. Okay, nota Isnin hari ni 21 hari bulan 6. Okay, hari ni tarikh 21 hari bulan 6 hari Isnin. Okay, tajuk Pravin dan Kavya lagi homeless. Okay, pergi kepada tuliskan pelajar-pelajar yang dikasihi 9.2 kaca dan seramik. Okay, dalam bab ini sebenarnya apa yang akan kamu belajar? Okay, so kita tengok. Okay, dalam ini kaca. Okay, sebenarnya kan kaca dah lama, zaman-zaman dulu memang dah ada orang guna kaca. Daripada tahun sekitar 5,000 tahun dulu dah ada pelbagai produk yang dibuat daripada kaca. So adakah kamu tahu kaca tu dibuat daripada apa? So nota yang pertama kamu point ini. Okay, kaca dibuat daripada silika. Okay, kaca dibuat daripada silika mengandungi silikon dioksida. Okay, yang mana di dalam pasir. Ini cikgu dah shortkan. So cikgu nak ajar macam mana kamu nak ringkaskan nota kamu. Okay, so kaca dibuat daripada silika mengandungi silikon dioksida di dalam pasir. Actually dalam pasir kamu. Sebab itu sekarang ni ramai orang nak curi pasir. Pasir ni dapat kat mana? Dekat tepi-tepi pantai. Orang ambil pasir. Dia seludup secara haram. Dia ambil secara haram lah, kiranya itu bukan kepunyaan dia. Kepunyaan semua masyarakat dekat negara tu. Tapi dia dah ambil pasir tu sikit-sikit. So kalau pasir ni diambil sikit-sikit, so kita punya kawasan daratan dia akan makin surut. Semakin banyak. Sebenarnya kaca ni, kalau orang nak manipulate pun banyak kegunaan dia. So silika ni nanti silika iaitu pasir tadi, dia akan leburkan. Leburkan tu maksudnya panaskan sampailah suhu dia 1,500 Celsius. Tinggi 1,500 Celsius tu. So dia akan mautkan, dia akan jadi cecair. Yang mana cecair tersebut dia akan bentuklah. Nak jadikan dia botol kaca macam ini. Contohnya buatlah dia punya acuan bentuk kaca. Kamu nak buat bentuk piramid, buatlah bentuk piramid. Nak buat bentuk bulat, buatlah bentuk bulat. Terpulanglah kepada industri tersebut dia nak buat macam mana. So dah salin apa itu kaca? Kaca daripada silika iaitu silikon dioksida daripada dalam pasir. So kita tengok pula jenis-jenis kaca. Inilah yang penting. Inilah yang akan kamu kena ingat. Yang pertama, kamu salin jadual ni ya. Cikgu saya tak suka salin, saya nak photostat. Suka hati kau lah. Asalkan kau buat nota. Nota tu bukan nota saya, nota kamu. Siapa yang baca, kamu yang baca. So kamu kena ingat. Siapa yang nak lagi faham, tulis. Yang pertama, cikgu slow-slow. Cikgu slow-slow, try untuk slow-slow. Yang pertama, kaca silika terlaku. Komposisinya silika. Apa itu silika tadi? Silikon dioksida. So apa ciri dia? Tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Yang kedua, kaca soda kapur. Kaca soda kapur ni, dalam dia dibuat daripada silika, kalsium karbonat, natrium karbonat. Untuk kaca soda kapur ni, takat lebur dia adalah rendah.
dan mudah untuk dibentuk. Takat lebur yang rendah dan mudah untuk dibentuk. So yang ketiga, kaca borosilikat. Kaca borosilikat ni, komposisi silika, boron oksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Ketahanan dia sangat tinggi. Sangat tinggi dengan haba yang tinggi. Maksudnya dia tahan haba yang sangat tinggi. Sebab itu ada juga produk kaca yang boleh kamu bakar direct daripada dekat dapur. Ataupun ada juga kaca yang tak boleh kamu bakar guna direct dekat dapur. Selalunya lah kan kaca yang mahal-mahal. Yang memang dia kata kaca, tulis kaca borosilikat. Yang itu yang boleh kamu panaskan dekat atas dapur. Janganlah pula engkau pergi ambil pinggan kaca mak engkau panaskan dekat dapur. Itu salah lah. So itu tak boleh lah sebab nanti pecah. Sebab dia tak tahan, dia bukan macam kaca borosilikat. Dan tahan terhadap bahan kimia. Terhadap bahan kimia ni maksudnya dia tidak akan bertindak balas. Sebab itu kita boleh masak dia kalau sesuatu produk makanan tu masak guna dekat dalam kaca, dalam kaca periuk kaca lah contohnya, kalau suhu yang tinggi dia akan menghasilkan bahan kimia tau. Tapi kalau dia kata tahan terhadap bahan kimia, maksudnya bila dipanaskan pun dia tidak akan menghasilkan bahan kimia. Itu beza dia. So berbanding dengan kaca soda kapur. Kalau kaca soda kapur ni kalau kamu tengok takat lebur yang rendah. Takat lebur yang rendah ini maksudnya dia tak boleh bakar ataupun panaskan direct dengan api. Dia tak boleh panaskan direct dengan api. So kaca borosilikat ini sahaja yang boleh tahan terhadap haba yang tinggi. Kemudian kaca plumbum. Kaca plumbum ini yang pertama silika, plumbum duoksida dan natrium oksida. Silika, plumbum duoksida dan natrium oksida. Yang pertama, takat lebur yang rendah. Bila dia kata takat lebur dia rendah, maksudnya dia tak boleh panaskan directly. Dan mempunyai indeks biasan yang tinggi. Selalunya kalau ada indeks biasan yang tinggi ni selalunya nak buat prisma. Kaca prisma tu kita nak biaskan cahaya menjadi 7 warna. Cahaya putih nak jadi 7 warna. Yang itu akan kamu belajar semasa tingkatan 5 nanti. So ada berapa jenis kaca? Ulang balik. Yang pertama, kaca silika telakur, kaca soda kapur, kaca borosilikat, kaca plumbum. Yang tahan terhadap haba, kaca borosilikat. So kalau dalam kimia dia kena belajar yang ini nak buat apa, kaca ni nak buat apa. Dalam sains ni saya tengok dia tak berapa spesifik lah. Alhamdulillah kepada kamu, baguslah. Kalau macam kimia, subjek kimia, dia spesifik. Yang ini nak buat apa, bahan ini nak buat apa, kaca telakur ni sesuai untuk buat apa. So dia banyak juga point dia. Kemudian dah habis kaca. Dah habis baca tentang kaca. Kaca ni kan selalunya kan, kalau kamu pecah je dia akan brittle, dia akan mudah pecah, dia akan hancur. Itulah namanya kaca. Tapi kalau kita tengok kepada seramik pula, apa beza dia dengan seramik? Tadi kaca dibuat daripada silika, iaitu silikon dioksida dalam pasir. Kalau untuk seramik, seramik pula terdiri daripada bahan bukan logam. Tulis ya. Bahan bukan logam terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Dia buat daripada tanah liat, yang mana tanah liat tu daripada aluminium silikat. Tadi kaca silikon dioksida. Seramik pula daripada tanah liat. Mana tanah liat itu komponen dia adalah aluminium silikat. Kena ingat. Seramik ni dia tahan haba. Seramik ni dia tahan haba dan tekanan yang tinggi. Seramik juga keras, rapuh. Rapuh ni maksudnya brittle lah. Lengai. Samalah rapuh juga macam kaca terhadap bahan kimia. Lengai terhadap bahan kimia tu maksudnya dia tidak
akan bertindak balas dengan bahan kimia dah. Okey, tidak akan berkarat. Okey, selain itu seramik juga merupakan penebat haba yang dan elektrik yang tinggi. So itu adalah di antara sifat-sifat seramik. So kamu bolehlah, okey, kalau nak buat nota cantik sikit kamu buatlah sifat seramik. Okey, buatlah. Okey, yang pertama keras. Ni salin yang cikgu highlight kan ni. Rapuh, lengai terhadap bahan kimia. Okey, lengai terhadap bahan kimia, tidak berkarat. Okey, penebat haba dan elektrik yang baik. Okey. Buat nota macam cikgu. So kalau kamu macam ini, kalau kamu baca ini panjang kan ayat yang dalam paragraf kan. So ini adalah cara bagaimana nak buat nota. Tak kisah cikgu, saya nak buat bubble map. Boleh. Saya nak buat nota macam bentuk tulang-tulang. Boleh. Terpulang. Terpulang kepada kamu. Okay, kita sebenarnya ada banyak jenis-jenis nota minda kan. Okay, mind map. Okay, so ini adalah contoh-contoh. Okay, nak buat seramik. So, kaca silikon dioksida, seramik aluminium silikat. Aluminium silikat tu daripada tanah liat, kaca daripada pasir. Okay. So kita boleh tengok penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan seharian. Okay, so kalau kita tengok ciri-ciri kaca dengan seramik yang kita tahu tadi, pecah, mudah pecah, tapi dia keras. Okay, so apa yang kita boleh buat dalam kehidupan seharian kita? Okay, yang pertama, ini adalah keistimewaan lah. Okay, kaca-kaca yang menjadikan pelbagai jenis barang. Okay, yang pertama, okay, kita gunakan dalam radas, dalam radas bahan makmal. Ini yang cikgu cakap tadi. Yang kita gunakan dalam makmal kita, okay, yang mana radas-radas makmal contohnya bika, okay, contohnya kelalangkun, silinder penyukat, okay, dibuat daripada kaca. Okay, tapi kaca ni kaca apa? Jenis apa? Mestilah kena kaca boros likat. Sebab kalau bukan kaca boros likat, sebab dia mesti tahan terhadap haba dan bahan kimia. Ingat ya, dia mesti tahan dengan haba dan bahan kimia. Sebab itu radas dekat makmal tu kita buat daripada kaca boros likat. Okey. Kemudian penutup kaca ni mentol kan? Penutup mentol ni, penutup mentol ni pula dibuat daripada kaca soda kapur. Okey, sebab kaca soda kapur ni dia tahan haba dan dia boleh bentuk-bentuk macam ni. Mudah dibentuk. Okey, ini yang cikgu cakap prisma tadi. Prisma ni maksudnya dia menukarkan cahaya putih menjadi 7 warna yang berlainan. Okay, prisma kaca ni sebab itu dia buat daripada kaca plumbum. Kaca plumbum tadi apa cikgu cakap? Dia ada indeks biasan yang tinggi. Indeks biasan yang tinggi. Okay. So lagi apa? Tingkap kaca. Macam kat rumah kamu lah. Okay, tingkap kaca ni kenapa kita gunakan untuk buat tingkap kaca? Sebab dia lut sinar. Sifat dia lut sinar. So dia dapat membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Tapi setengah sekarang ni dia tak suka tau kaca yang lut sinar tu. So dia letak tinted. Macam tinted kereta, dia pun letak tinted. So bagi cahaya tak masuk dalam rumah. Ada setengah orang dia suka cahaya tu masuk dalam rumah. Ada yang setengah tu dia tak suka cahaya tu masuk dekat dalam rumah. Okay. So kemudian seramik diaplikasikan dalam pembuatan. Okay, tadi kaca. So kaca, saya ulang, radas kaca, buat radas makmal, buat mentol, buat prisma, buat tingkap. Tapi kamu kena ingat, makmal tu buat daripada bahan makmal, radas makmal tu dibuat daripada kaca boros likat. Kaca mentol tu dibuat daripada kaca apa tadi? Soda kapur. Prisma tadi dibuat daripada kaca plumbum. Tingkap ni kaca biasalah, kaca luxina biasalah. Kita boleh guna kaca silika telaku lah. Okey, kemudian seramik. Seramik tadi daripada apa? Daripada tanah
liat. Okey, tanah liat iaitu apa tadi? Aluminium silika. Okey, yang mana seramik ni dapat diaplikasikan dalam pelbagai jenis barang. Okay, contoh yang pertama, pinggan mangkuk. Kalau kau tengok, pernah tak tengok beli dali dapat pinggan, dapat mangkuk, dapat apa mug. Itu semua dibuat daripada seramik. Okey, yang mana pinggan mangkuk ni dibuat daripada seramik sebab apa? Dia tahan haba dan tidak terkakis. Okey. Lagi, kamu punya jubin ataupun mozaik dekat rumah tu pun dibuat daripada jubin seramik yang mana digunakan sebagai lantai. Sebab apa? Ciri yang berkilau dan menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Sebab itu kalau kamu tengok kan, kamu hari-hari mak kamu kata, Pravin, pergi mop lantai. So you pun pergi mop lantai. Hari-hari Pravin mop lantai, sampai muka dia pun boleh cermin dekat jubin tu. Betul Sampai cikgu, betul. betul kan Pravin kan? Sampai kau boleh cermin muka kau. Muka aku handsome rupanya. Sambil-sambil kau mop lantai. Gitu. So jubin ni pun sebab dia cantik. Kamu nampak dia bersih. Kalau lantai lantai yang biasa, simen yang biasa tak cantik kan. Sebab itu sekarang ni orang pakai apa namanya? Yang macam-macam kayu ke. Tapi kalau macam kaca ni, seramik ni dia cantik sebab dia nampak bersih. Nampak macam lagi bagus, lagi bersih lah lantai kita. Okay, kemudian seramik juga dibuat untuk gigi palsu. So kalau kamu tengok atuk kamu ke nenek kamu ada gigi palsu, so cakap dengan atuk ke nenek, cakap itu nenek dibuat daripada seramik. Cikgu Ziana baru ajar. So gigi palsu sebab apa? Okay, seramik ni keras dengan kuat dan lengai terhadap bahan kimia. Kita kena lengai. Lengai dan bahan kimia tu maksudnya dia tidak boleh bertindak balas dengan bahan kimia. Contohnya kau makan limau ke, kan limau kan basic kan. Kau makan apa-apa yang menyebabkan beralkali ke, dia tidak akan bertindak balas. So dia tidak akan bertindak balas. Sebab itu dia sesuai digunakan untuk buat gigi palsu. Okay. Kemudian palsu bunga seramik adalah keras dan kuat. Okay. Keras dan kuat ni maksudnya sebab itu cantik je kan. Saya cadang saya nak pergi beli pasu lah. Macam itu. Sebab musim-musim PKP ni kan lebih baik kita pergi tu. So nanti you cakap dengan uncle yang jual pasu ini, uncle ini buat daripada seramik kan. Saya dah belajar dah sign. So nanti kamu tahulah. Okay, so itu sahaja yang kita akan belajar hari ni. So jom. Okay, kita buat praktis formatif 9.2. Okay, sediakan buku kamu Pravin dan Homnes. Okay, so dan pelajar-pelajar yang menonton secara offline. Okay, so praktis tulis ya, praktis formatif 9.2. Okay, soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Okay, apakah komponen utama dalam kaca dan seramik? So kaca, seramik. Okey, apa komponen utama? Okey, Pravin boleh cakap kaca dibuat daripada apa? Silika. Silika. Silika ni daripada apa tadi? Silikon? Silika daripada... Apa nama dia lain? Daripada silika tu selain daripada tu apa nama dia? Silikon dioksida. Pandai. Silikon dioksida. Okey, seramik pula dibuat daripada apa tadi? Seramik. Aluminium silikat. Aluminium silikat. Okey, aluminium silikat. So, kaca ni daripada dalam mana tadi? Dalam pasir kan? Dalam pasir. Kalau seramik dekat dalam mana? Tanah liat. Dia buat daripada tanah liat. Pernah tak kamu pergi Kuala Kangsar? Kuala Kangsar dia ada buat macam tembika ke. Macam selalu orang Indian, keluarga orang India, dia selalu ada tembika. Tembika nak isi air, tembika dia nak isi lauk-lauk. Saya selalu tengok cerita Tamil atau Pravin. Saya suka tengok cerita Tamil yang mana mereka selalu simpan-simpan bahan-bahan makanan dia orang dalam tanah liat. Dalam tanah liat, dalam mangkuk atau bekas yang dibuat daripada tanah liat, itu seramik lah. Memang cantik lah. Selalunya kalau yang macam ini, ini pun daripada seramik juga, bekas saya punya tempat letak pen. Ini pun sebenarnya tanah liat ni. Ni tanah liat. Selalu kat Kuala Kangsar jual ni labu sayur. So nyatakan 3 aplikasi kaca dan seramik. So kalau untuk soalan ini nombor 2, kamu cakaplah kaca, buat dalam bentuk jadual. Kaca, seramik.
Okay, Homnes, boleh tak bagi tahu saya apakah bahan yang dibuat daripada kaca? Homnes? Cikgu. Dia daripada kaca. Apa tadi cikgu kita belajar? Kita buat apa? Kaca soda kapur. Tak, maksud saya dia nak buat apa kaca ni? Randas makmal. Betul? Lagi buat apa tadi? Mentol. Mentol. Prisma kaca. Lagi prisma kaca. Okey, nak buat seramik? Pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk. Pasu bunga. Pasu bunga. Okey, lagi? Satu lagi. Jubin, betul? Yang tadi kata boleh tengok muka kamu tu Pravin. Tu ada Jubin lah. Okey, so dah siap latihan praktis formatif. Tengok, hari ni senang, kita santai-santai je kan. Jangan stres-stres. Kita kalau stres nanti pendek umur. Betul Pravin? Kalau kau stres kan, cikgu ni asyik-asyik kerja. Asyik-asyik kerja dia bagi. So saya tak tahu lah. Saya tak pernah macam tu cikgu. Tak pernah Saya kalau belajar dengan cikgu tu saya relax je. Ya, Alhamdulillah. Jangan stres je. Belajar dengan Cikgu Kiana ni dia kena relax je. Dia tak boleh kusut-kusut. Nanti kalau kamu kusut-kusut, nanti kamu akan jadi stres. Kita happy-happy je kan? Nanti kalau tak, nanti kita pendek umur orang kata. Okey, jom kita tengok buku kerja pula. Okay, dah siap dah. Okay, so tadi nota kamu senang saja. Okay, nota kamu tadi, okay, untuk ini, okay, pelajar sains tingkatan 4. Okay, nota kamu, tajuk dia, kaca ni dibuat daripada apa. Okay, kemudian jenis-jenis kaca. Okay, seramik pula, seramik dibuat daripada apa, sifat-sifat seramik. Lepas tu bolehlah letak aplikasi. Aplikasi ni kau buat sikit-sikit lah. Kalau kau tak nak buat semua, kau buatlah. Okay, buat radas makmal, kaca boros likat, kaca mentol, soda kapur. Buat sikit-sikit. Tak payah kau tali panjang-panjang ni. Susah. Nota ni kita yang baca. Kamu ambil yang point sahaja. Seramik, pinggan mangkuk. Buat gigi palsu. Itu sahaja. Okay. Jom kita tengok buku kerja, muka surat. Muka surat. Berapa Homnes? 88. Okay, buku kerja, muka surat 88. Okay, kita masuk waktu tutorial dah ni ya. Okay, waktu tutorial so kita buat untuk okay. So, kita tengok untuk kaca dan seramik. Okay, so buku kerja. So, semua orang buka buku kerja. Okay, hari ni tulis tarikh lah atas tu, nanti kamu lupa kamu buat bila. Okay, 21 bulan 6. Okay, muka surat 88. Okay, siapa yang tak ada buku kerja, bolehlah lihat sahaja. Okay. So, tulis catat mana-mana ya siapa yang tak ada buku kerja. Saya rasa semua orang ada buku kerja. Okey, kita buku kerja kita hari ni kita pakai Alaf Sanjung. Okey, Alaf Sanjung tingkatan 4. Okey, nombor 1. Okey, ini Pravin boleh jawab sebab tak naklah Pravin. Pravin dah jawab tadi. Homnes pula. Okey, 1A. Okey, Homnes, kaca ni dibuat daripada apa kaca? Apa nama? Si? Si apa? Kaca dibuat daripada apa? Tadi baru Pravin bagi tahu. Silika. Okey, so seramik dibuat daripada apa? Mula dengan A. Aluminium. Aluminium apa? Silikat. Pandai. Aluminium silikat. Dah siap? Okey. So, Homnes dapat TP 1. Okey. Nombor 2. Okay, nombor 2. Yang pertama dia kata nak buat komposisi dia silika, tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. So ini jenis kaca apa?
Pravin ataupun Homeless boleh jawab? Kaca silika terlaku. Pandai. Kaca silika terlaku. Okay. So kalau macam ini, dia nak buat apa? Ini boleh buat kaca makmal. Kaca makmal tu maksudnya bukan yang biasa-biasalah, dia bukan yang untuk tahan panas punya ya. Okey, kaca makmal ni lain lah. Okey, kanta optik. Okey, yang ini tak ada dalam buku, so tak apa, kita tulis salin saja. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, kaca soda kapur. Apa komposisinya? Silika, Silika, kalsium karbonat, kalsium karbonat, natrium karbonat. natrium karbonat. So ada 3 dia punya komposisi. Okay. So nak buat apa? Tadi untuk soda kapur kita boleh buat mentol. Kita boleh buat bekas kaca. Okay. Sebab itu dia mudah dibentuk. Okay. Kemudian nak buat dia komposisi dia ada silika, boron oksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Nak buat kaca apa tu? Nak buat alat memasak, radas makmal, lampu kereta. Kaca apa? Kaca borosilikat. Ya, kaca borosilikat. So, kita tengok sifat dia. Ketahanan yang sangat tinggi. Terhadap haba. Dan bahan kimia. Berbanding dengan kaca soda. Ini adalah kaca borosilikat. Okey. Okey, dah siap. Okey, bawah pula. Kaca plumbum. Apa komposisi kaca plumbum? Yes. Apa komposisi kaca plumbum? Silika. Lambung 2 oksida. Lambung 2 oksida. Natrium oksida. Dan natrium oksida. Okey, apakah sifatnya? Akan rebus. Takat Rendah. rendah. Punya indeks biasan yang tinggi. Indeks biasan yang tinggi. Indeks biasan yang tinggi. Okey. So, takat lebur yang rendah mempunyai indeks biasan yang tinggi. Okey, dah siap. So, waktu tutorial dah siap. So, waktu untuk latihan pun kerja pun dah siap. Alhamdulillah. So, jumpa untuk esok. Okay? So, esok kita akan sambung untuk polimer. Okay, polimer ni dia banyak sikit lah. Tak adalah banyak sangat. Tapi boleh tahan sebab kita nak tengok dia nak buat getah. Esok kita nak tengok getah tu dibuat macam mana, nak buat bekukan dia. Macam mana, apa proses dia nak jadikan dia kuat. So nanti esok kita akan jumpa. So terima kasih masuk kelas saya hari ni. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Selamat. Cikgu esok guna link yang sama ke? Ya, saya.